Menteri kata lantikan politik untuk semak imbang GLC. Sekali lagi, Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz mempertahankan pelantikan ahli parlimen ke dalam syarikat di bawah Menteri Kewangan diperbadankan MKD dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Beliau menyifatkan langkah tersebut sebagai mekanisme semak dan imbang agar selari dengan dasar dan aspirasi kerajaan. Tengku Zafrul berkata demikian dalam jawapan lisan pada 6 Ogos lalu kepada soalan Ahli Parlimen Kota Kinabalu, Chan Fung Hin, yang meminta senarai lantikan politik, skim gaji mereka dan justifikasi pemilihan. Katanya seramai 15 Ahli Parlimen, Ahli Dewan Undangan Negeri, Senator dan Ahli Parti telah dilantik sebagai pengerusi dan Ahli Lembaga Pengarah MKD, manakala hanya 2 Ahli Politik dilantik di bawah seliaan kementeriannya. Beliau menjelaskan pelantikan mereka adalah sebagai pengerusi bukan eksekutif dan pengarah bebas bukan eksekutif. Katanya ahli politik ini akan membataskan kuasa di antara lembaga pengarah dan pengurusan selaras dengan MCCG 2017 dan sebagai mekanisme semak dan imbang agar selari dengan dasar dan aspirasi kerajaan. Lantikan politik dijangka dapat mengimbangi kehendak korporat yang lebih cenderung berorientasikan keuntungan di samping memenuhi ekspektasi rakyat, jelasnya. Sebelum ini, dalam jawapan Parlimen bertarikh 15 Julai, Tengku Zafrul berkata pelantikan ahli politik sebagai ahli lembaga pengarah atau pengurusi berdasarkan kesesuaian dari segi kelayakan, pengalaman dan kepakaran. Katanya hanya ahli parlimen yang berkelayakan dan memenuhi kriteria sesuai sahaja yang dilantik menerusi kemahiran, pengalaman, latar belakang, personaliti, integriti dan bertanggungjawab. Beliau menjelaskan selari dengan Akta Syarikat 2016, setiap calon untuk syarikat di bawah MKD juga akan melalui tapisan beberapa agensi, antaranya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Jabatan Insolvensi Malaysia dan Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah. Tengku Zafrul berkata demikian sebagai menjawab soalan Ahli Parlimen Port Dickson, Datuk Seri Anwar Ibrahim, berhubung dasar dan kewajaran pengambilan Ahli Parlimen untuk menggantikan golongan profesional sebagai pengurusi GLC. Pelantikan ahli politik adalah sebagai pengurusi bukan eksekutif yang mana terdapat batasan kuasa antara lembaga pengarah dan pengurusan selaras dengan Malaysian Code of Corporate Governance 2017 dan mekanisme semak dan imbang, katanya. Beliau menegaskan bahawa pelantikan ahli lembaga pengarah syarikat MKD bukan sekadar mengisi jawatan, sebaliknya disesuai padan berdasarkan keperluan syarikat dengan mengambil kira latar belakang dan kebolehan individu. Katanya bagi syarikat MKD yang tersenarai di Bursa Malaysia, pencalonan sebagai pengerusi atau ahli lembaga pengarah akan melalui pertimbangan jawatan kuasa pencalonan dan imbuhan serta lembaga pengarah syarikat. Beliau berkata buku hijau berkaitan meningkatkan keberkesanan lembaga pengarah 2006 menggariskan beberapa kriteria untuk melantik individu yang berwibawa dan berkebolehan ke dalam GLC. Bagi syarikat yang tidak tersenarai pula, beliau berkata proses sama berlaku tetapi tanpa melibatkan Bursa Malaysia. Untuk rekod, pada 12 Mei lalu, Kerajaan Tebuk Atap yang diterajui Tan Sri Muhyiddin Yassin melantik bekas Menteri Pendidikan Datuk Seri Mahathir Khalid sebagai pengerusi Tenaga Nasional Berhad, TNB. Mahathir dilanda kontroversi apabila terbabit dengan kes pembekalan sistem solar hybrid kepada 369 sekolah luar bandar di Sarawak bernilai 1.25 bilion ringgit. Mahathir adalah saksi pendakwaan ke atas Datin Sri Rosmah Mansor yang menghadapi 3 tuduhan meminta dan menerima rasuah daripada JPAC Holdings sebagai pertukaran mendapatkan kontrak daripada Kementerian Pendidikan. Peguam utama pembelaan Jagjit Singh menuduh Mahathir mendapat manfaat daripada tuduhan rasuah terhadap JPAC. Persoalannya, apakah bentuk tapisan SPRM yang digunakan oleh Tengku Zafrul? Bagaimanakah Mahathir akan menyemak imbang TNB kalau beliau sendiri didakwa turut terpalit dalam tuduhan rasuah JPAC Holdings? Ahli politik boleh menafikannya, tetapi persepsi rakyat tentang isu ketelusan dan tadbir urus baik MKD dan GLC tetap terjejas. Sedangkan MKD dan GLC sewajarnya dari segi operasi bersifat tidak berparti dan semata-mata untuk pembangunan negara. Rakyat memerhati.